Posisi kepala lutut tu patut kita kena koyak dengan tangan kita. Tangan kita koyak tu, dia ada hubung kait tu, ya, dengan roti tu. Menyebabkan dia boleh bakar lemak. Kalau nak buang lemak badan kita, makan roti putih. Orang kata gula tinggi. Pakai tangan, insya-Allah dia tak ada gula. Nampaklah kelebihan tapak tangan kita. Tapak tangan ni lebih. Dia ada satu kekuatan yang luar biasa tapak tangan ni, ya. Faham ya? Baik. Sambung sikit. InsyaAllah kita lanjut pada pengajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin muka surat 137. InsyaAllah. B, ya, malam-malam dan hari-hari yang dimuliakan. Mengikut dalam kitab asal induk, yakni Ihya Ulumuddin, bab ni cukup panjang, ya, panjang, dibawa dengan zikirnya, dengan doanya, dengan kaifiat-kaifiat salatnya. Di sini diringkaskan, ya. Malam-malam dan hari-hari yang dimuliakan, hari-hari yang dimuliakan telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun malam-malam yang dimuliakan ada 15 malam yang dimuliakan, iaitu 5 malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, masuk likur akhir, likur yang ketiga. Bila masuk likur yang ketiga, 10 malam terakhir, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Itu 5 malam lah. Ini mengikut daripada hadis Nabi SAW. Bebetulan Rasulullah berpuasa pada tahun-tahun berkenaan adalah dengan 29 hari. Mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi, kiranya kalau puasa tahun berkenaan 30, maka jatuhlah malam-malam genap, malam 20, malam 22, 24, 26, 28, 30. Ini mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi. Betulan kalau puasa bulan tu 30. Dia berlakunya, ya, ashabul urudul hadis, sebab berlakunya hadis yang Nabi kata malam ganjil tu, berbetulan Rasulullah berpuasa pada tahun itu malam puasanya 29 hari. Tak tu Nabi kata malam ganjil, ya. Di sini Ibn Qayyim Al-Jauzi buat kesimpulan kalau 30 maknanya malam genap lah, ya, itu artinya. Baik. Dan lagi ditambah lagi dengan yakni malam ke-17, ya, malam ke-17 daripada bulan Ramadan. 17 saat itu adalah waktu fajar ketika dua pasukan bertemu pada perang Badar. Ini satu pendapat lah. 17 Ramadan hari turunnya Al-Quran. Ini mengikut andaian daripada ayat Al-Quran menerangkan bahawa berlakunya Quran turun pada hari bertemunya dua pasukan, dalam peperangan Badar. Tapi di sini tak sebut perang Badar dalam Quran. Quran sebut hanya pertempuran bertemunya dua pasukan, ya. Jadi maka para ulama tafsir punya berbagai-bagai fahaman dan khilaf, ya. Maka itu ini dibuat sebagai satu andaian sajalah. Dia bukan dah tepat 17 Ramadan tu, ya. Quran bukan tepat turun pada 17 Ramadan. Ini satu pendapat daripada kalangan ulama mengatakan sebab Quran sebut, ya, dua pasukan tu dianggap dua pasukan peperangan Badar lah. Pada tafsiran, mengikut tafsiran para mufassirin, dia punya berbeza. Selain malam-malam disebutkan di atas, ada pula malam pertama daripada bulan Muharram. Ada juga malam pertama bulan Muharram, malam Ashura tanggal 10 bulan Muharram, malam pertama bulan Rajab,
ya, malam pertengahan Rajab, ya, malam 27 Rajab, ya 27 pun malam masih ada khilaf. Malam 27 Rajab itu maknanya malam Mi'raj, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj mengikut pendapat ulama tarikh ada 18 tarikh, ya, berlakunya peristiwa Isra Mi'raj tu ada 18 tarikh yang ditunjuki oleh para ulama-ulama tarikh, ya. 18. Jadi kita tak tahu yang mana yang sahih, tapi kita ambil yang diputus oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah anhu dalam syarah Muslim kitabnya, bila dia syarah atas hadis Muslim berkenaan Isra Mi'raj ni, maka beliau mengatakan, ya, Imam Nawawi menunjuk bahawasanya berlaku Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab, ya. Sebenarnya ada 18 tarikh, ya, yang ditunjuki oleh para ulama tarikh. Wallahu a'lam. Ya, lagi antaranya malam kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Malam kelahiran Nabi, ini tak masuk di sini tu. Dalam Ihya Ulumuddin ada sebut malam kelahiran Nabi. Itu pun masih lagi ada khilaf, ya. Tarikh Maulid Nabi pun ada 6 tarikh. Mengikut ulama tarikh ada 6 tarikh. Dan yang terkuat, yang terakhir mutakhir sekarang ini, sampai ke saat sekarang ini, ya, di mana disebut bahawa tarikh lahir Nabi, Maulid Nabi berlaku pada 9 Rabiul Awal. 12 ni pendapat yang ditunjuki oleh Ibnu Ishaq, ulama tarikh. Orang yang mula-mula susun kitab tarikh ini Ibnu Ishaq. Kemudian turun pada anak murid dia Ibnu Hisham, ya, Ibnu Ishaq yang kata 12 Rabiul Awal ni. Jadi orang mengambil andaian yang kata 12 itu kerana Ibnu Ishaq ni dia Syiah. Dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia Syiah. Syiah ni nombor 12 ni nombor idola mereka lah. Nampak? No? Nombor idola mereka. Maka tu dia bubuh hari beranak Nabi 12. Pasal Syiah nombor 12 tu nombor mereka punya favorite lah. Favorite number lah. Number, ya. Itu yang kata tadi ni. Jadi maka tu dia tak tunjuk dalil. Tapi bila dikaji, di-study, ya, banyaklah dia orang kaji, maka tarikh sebenarnya 9 Rabiul Awal. Itu yang terkuat. Tapi kita seluruh dunia pakai 12 juga. Kita pun Jaki pun tekan dengan 12 juga lah. Itu pun tak tepat tarikh lahir Nabi, ya. 12 Rabiul Awal sepadanya. Jadi maknanya malam Maulid Nabi pun kita masih belum pasti, kan. Itu antaranya kita sebutlah malam-malam tu kita sebut jugalah, ya. Berkenaan malam-malam itu, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang beribadah pada malam ini, malam-malam ni lah yang kita sebut malam-malam yang mulia-mulia ni, yang disebut tadi ni, yang ada 15 malam ni. Orang yang beribadah pada malam ini akan mendapat kebaikan 100 tahun. Dan siapa saja yang salat pada malam itu sebanyak 12 rakaat. Malam-malam berkenaan je, malam Maulid, malam Isra, malam ganjil Ramadan, ya, 10 akhir yang terakhir. Jadi barang siapa sembahyang 12 rakaat dia kata. 12 rakaat 6 salam dah. Kita sebut 6 salam. 12 rakaat dengan membaca Al-Fatihah, surah Qaf, ya, dalam setiap rakaat. Setiap rakaat baca surah Qaf. Al-Quran Majid, Al-Quran, ya, panjang surah tu Qaf, ya. Buat dua-dua lah, 2 rakaat kita buat 2 lah, surah tu buat 2 lah. Tapi buat 12 rakaat. 12 rakaat, ya. Surah Qaf, dalam setiap rakaatnya membaca tahiyat, dan setiap 2 rakaat serta diakhiri dengan salam. Kemudian ia mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali, dengan memohon ampun 100 kali, astagfirullah pun 100 kali, bersalawat pada Nabi pun, Nabi SAW pun 100 kali, serta yang memohon doa sekendaknya. Kemudian mintalah apa-apa doa kita mintalah,
ya. Baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, yang diikuti dengan berpuasa pada pagi harinya. Besok itu kita puasa, ya, puasa lah. Maka Allah akan mengkabulkan semua doanya, kecuali dia di dalam keadaan maksiat. Ini secara khulasah yang dibuat oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukhtasar ni. Adapun pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, di dalamnya terdapat 100 rakaat. Dalam setiap rakaat dia anjurkan membaca surah Fatihah dan suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Ya, ya. Makanya selain itu kita juga dianjur secara khusus mengisi 2 malam Id, malam raya dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man ahya lailatul aidain lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub," atau kama qala, siapa saja yang menghidupkan malam raya puasa, raya haji, maka hatinya tidak akan mati ketika hati orang lain semua telah mati. Hati dia tak mati. Ni hujung-hujung hari, hujung-hujung hidup dunia lah, hujung-hujung dunia ni nak berlaku kiamat ni, ya. Banyaklah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada, tak dengar bunyi sebutan nama Allah pun, ya. Tak ada orang sebut nama Allah lagi dah. Masa itu katanya orang yang sembahyang 2 rakaat yang tiap-tiap malam raya ni, hati dia tidak akan mati, ya. Pada hari itu hatinya masih lagi bercahaya dengan iman. Itu maksudnya, ya. Baik. Tentang malam nisfu Sya'ban ni pun disebut, Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, kitab Azkar, dia kata satu bid'ah yang keji. Mengikut Imam Nawawi lah, bid'ah keji, ya, sebab tak ada hadis Nabi lakukan sembahyang nisfu Sya'ban ni. Berbetulan di Masjidil Aqsa nak jadi punca. Kebetulan ada satu ketika lah, berbetulan berlaku malam nisfu Sya'ban di Masjidil Aqsa, adalah seorang hamba Allah, ya, yang bersembahyang malam tu dengan sembahyang yang lama. Orang pakat duk perhati kat dia orang tu, ya. Itulah dia sembahyang lama sehingga dia hitung kira sampai 100 rakaat. Kemudian dia bertanya kat dia lah, "Tuan sembahyang apa?" Dia kata, "Malam ni nisfu Sya'ban." Dia tak kata sembahyang nisfu Sya'ban, dia kata malam ni nisfu Sya'ban. Dia buat sembahyang sunat. Itu jadi dalil yang orang sembahyang 100 rakaat tu. Maka itu Imam Nawawi kata ini adalah bid'ah, sebab yang buat tu bukan sahabat, satu hamba Allah yang tidak dikenali siapa dia, ya. Kalau sahabat ni boleh kita jadi hadis sahabi, ya, asar boleh kita terima kalau sahabat buat. Macam Abdullah ibnu Mas'ud, ya, bersembahyang sebanyak 52 rakaat, ya, 52 rakaat dia sembahyang, sehingga sahabat yang lain berparti tengok, Nabi tak pernah buat ni sembahyang 52 rakaat ni. Habis dia pun letih lah kot, dia berhenti 52 rakaat. Dia bertanya kat dia, "Tuan sembahyang apa ni?" Dia jawab, "Sekiranya kalau Allah terima satu sujud," itu yang baginda besar Nabi kata, "Kekasihku telah bersabda, kiranya kalau Allah boleh terima satu sujud," nampak tak, maka tidak ada nikmat lebih besar daripada langit dan bumi, lebih daripada langit dan bumi ini. Nampak tak? Dengan itulah sebesar-besar nikmat, sebesar-besar anugerah Allah. Maka tu yang aku sembahyang banyak ni, dia tak habaq 52, tapi dia habaq, dia nak dapatkan satu sujud, kena sujud banyak lah. Itu cerita dia, cakap tu lah. Jadi makanya semua-semua yang ada di sini ni masih dipertikaikan hadis yang kita baca ni, masih dipertikaikan hadis-hadisnya. Macam bulan Rajab, banyak hadis-hadis bulan Rajab ni, hadis-hadis yang lemah, dhaif, paling lemah, dan hadis-hadis palsu banyak berlaku di bulan Rajab, ya. Itu kita nak ambil faham dah tu.
Jadi sedikit sebanyak kita kena rujuklah kepada kitab-kitab yang mutabar yang disusun oleh para alim ulama yang ahli dalam bidang hadis dan sebagainya lah. Baik, sambung habis. Kemudian kita masuk bab baru, bab makan dan minum. Makanan pula, bab soal makanan, makan dan minum, etika makan dan minum. Etika makan dan minum yang ni kita nak ambil faham sebagai satu pegangan kita lah. Adab, adab. Kalau kita nak tengok bab makan minum dalam bab fiqh, kita kena tengok kitab-kitab seperti Sabilul Muhtadin. Bolehlah kita dapat bab makanan minum yang begitu jelas. Yang ni dia bawa secara rambang je lah, tentang lebih kepada adab. Etika makan dan minum. Setiap Muslim hendaklah mengonsumsi makanan. Di mana mereka perlulah mencari makanan, pilih makanan, lakukan apa nama tadi ini secara istiqamah dengan makanan-makanan yang baik dan halal. Dia mesti ada satu pegangan begitu peka kita kata dengan kaedah halal tadi ini. Makan makanan yang halal, selain itu kita harus berniat makan agar kuat untuk menjalankan ibadat perintah Allah. Makan ni untuk boleh menegakkan, boleh mengukuhkan tulang belakang kita supaya kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala Ta'ala dalam kitab dan Al-Mu'min, surah Mu'min, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Nampak? Sebab Allah sebut macam tu. Jadi makan ni orang nak buat kerja kebajikan, bukan makan nak hidup. Kalau baca makan nak hidup kacau lah. Jadi makan untuk hidup sajalah, tak ada apa-apa. Untuk hidup maka kita makan tu kita niat untuk Allah. Sebab Al-Quran ada sebut surah Mu'min, di sini ulama boleh faham, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Tu bunyi ayat dia tu, bunyi macam tu lah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para rasul, makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik. Bila kata tayyib ni dia halal, tapi kalau kata halal belum tentu tayyib. Benda halal belum tentu baik. Tapi kalau kita benda baik, memang dia masuk dalam tu halal. Dan lakukan amalan yang salih. Makanya kata-kata yang baik itu adalah makanan yang halal lah. Makanan, maksud kata-kata yang baik itu adalah makanan. Apabila kita makan dengan niat kerana Allah, kita hendaklah mengawali dengan mencuci tangan, kerana dalam aktiviti kita sehari-hari sangat memungkinkan kita terkena kotoran. Jadi makanya kita kena tangan. Di sini yang kita baca hadis ni, kalau kita tak ada kupasan sajian syarahan dia, kita kata berat sebab dia ada sebut wudu tapi dia baca dengan al-wudu, tapi dia tulis sini wudu, dia baca wudu. Jangan baca wudu, ni mungkin salah cetak lah hadis ni. Al-wudu'u qabla at-ta'ami yunfil faqra wa ba'dahu yunfil lumam. Dia bunyi hadis tu Jadi mak kata yang disebut tadi ini, kemudian yasihul basar, ada tambah hadis tu. Dia mula dengan al-wudu, dia baca dengan al-wudu. Jadi terjemah ni kita baca berwudu, mencuci tangan tu. Makna al-wudu ni cuci tangan. Kalau wudu ambil sembahyang, ada beza baris itu. Dia baca dengan al-wudu qabla ta'am, artinya basuh tangan sebelum makan. Wudu juga. Kalau kita baca wudu kacau sebelum nak makan ambil wudu, pakai tak makan. Teringat nak makan, Allah nak kena ambil wudu pula lah. Kacau sebab wudu ni turun dalam Quran untuk sembahyang. Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 turun ayat wudu tu untuk sembahyang. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri kepada sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua-dua tangan kamu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum,
dan sapulah kepala-kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kamu hingga mata kaki, bukan sampai betih, mata kaki. Itu 4 perkara aja sebut. Ini wuduk sahih bunyi dengan al-wudu'u. Tapi yang ni al-wudu'u. Bicara al-wudu' maknanya basuh tangan saja. Islam sudah ada etika awal, ya. Tidak ada bangsa agama mana-mana yang dibina lah di atas muka bumi yang wujud sebagai agama yang ada menunjuki, ya, makan dengan basuh tangan. Tak ada. Cuma dalam Islam saja. Ya, 1500 tahun dulu Nabi kita sudah maklumkan nak makan basuh tangan. Ya, sudah diajar kepada kita satu etika yang cukup murni, ya. Tidak. Ya. Dan sampai habis kita makan pun kita basuh tangan lagi. Lagi sekali lepas makan suruh ambil wuduk juga, wuduk lagi. Kalau baca dengan wuduk pakai tak berhenti makan, bila berhenti nak ambil sembahyang pula wuduk, basuh tangan juga. Basuh tangan juga. Dan lebih lagi, ayat basuh tangan tu yang penting sekali. Bila kita basuh tangan, ayat basuh tangan tu, nampak tak? Yang boleh memesrakan makanan kita, yang boleh membawa kebaikan kepada makanan. Ayat basuh tangan tu, bila kita basuh tangan, tangan tu basah lalu kita makan. Nampak tak, ya? Sebab tu ada sebut dalam hadis ni takat ni dia kata, ya. Maka dengan hilangkan tadi ini, menghilangkan kefakiran dan berwuduk mencuci tangan sesudah makan, menghilangkan penyakit gila. Kegilaan, dia tulis kegilaan ni lumam. Ni lumam ni bukan gila sampai hilang akal, dia melilau buang seluar apa baju berjalan, bukan gitu. Kegilaan ni kita panggil penyakit disebut psikopatis. Orang putih kata psikopatis. Ya, psikopatis ni gila yang buat gila tak boleh terima, ya. Faham tak? Maksudnya penyakit-penyakit yang duduk dekat dia lah, penyakit sombong dia, ujub dia, riak dia, sum'ah dia, ya, putus asa, itu semua masuk dalam penyakit lumam. Kalau lamam makna kata maksiat, buat kerja maksiat, baca lamam. Lamam makna kata depa buat kerja maksiat, bukan lagi-lagi yang bukan mahram, ya, bersentuh-sentuhan, melakukan perkara-perkara yang bawa kepada zina. Itu kita panggil lamam. Dia kata lumam di sini artinya yang berkaitan dengan penyakit jiwa. Faham? Psikopatis. Psikopatis ni banyak penyakit lah, ya. Dalam buku Lembaga Budi yang disusun oleh Abuya Hamka, Lembaga Budi, tuan-tuan kalau boleh beli, bagus baca lah, cukup bagus. Dalam buku tu dia ada tulis penyakit-penyakit psikopatis inilah yang menyebabkan masyarakat kita tidak tenteram, ya. Masyarakat jadi berantakan, masyarakat jadi perpecahan, ya. Tidak ada kukuh jamaah, tidak boleh kekal jamaah, dan tidak boleh bawa kepada kemesraan, tidak bawa kepada harmoni kerana psikopatis. Dia rangkaikan penyakit psikopatis ni ada lebih kurang kat 20 penyakit. Penyakit ni lah bila kita makan, kita basuh tangan. Ada hadis Nabi SAW, lepas makan basuh tangan, ayak tu jangan lap dengan tisu, tapi kita lap dengan tisu, kan. Ayak bekas tapu tangan tu dia suruh sapu muka. Itu dia. Ada hadis sahih. Cuba tengok ni dalam kitab Bulughul Maram ada hadis. Kitab Bulughul Maram tulis Ibnu Hajar Asqalani, hadis yang dibawa dalam tu, habis dia suruh ayak basuh tangan tu, duduk basah tu, sapu muka. Sebab muka tu dia akan bawa pada semua perkara. Macam kita ambil wuduk kan basuh muka dulu. Nampak tak? Perhati kan? Allah suruh basuh muka dulu kan? Rupanya ayak tu dia sampai ke muka, dia akan bawa seluruh anggota kita datang. Maknanya kita hilanglah penyakit psikopatis itu. Seantara yang boleh merawat. Kalau orang tu ada sombong, insya-Allah hilang sombong. Nampak? Itu dia, itu dia. Sampai tahap tu lah ayak basuh tangan tu, dia punya berkat. Kan itu kan. Kalau makanan, dia jilat jari, bukan jilat telapak tangan.
Nabi jilat jari Nabi tak makan nasi kandang. Nampak? Dia jilat jari tak ada apa lah. Ujung-ujung jari sikit-sikit dia pegang korma, pegang roti kering ni lah. Tak ada. Ujung-ujung jari tak nampak lah pelik. Kita nasi kandang tu dah belum teruk nampak. Teruk takut. Tengok lah. Nampak tak elok kan? Ya. Tu lah. Alah orang nak makan Kentucky Fried Chicken kena ikat jilat jari. Wah tu. Kan? Itu kenapa? Itu makna kata dia punya keberkatan. Ayat basuh tangan tu cukup berkat. Itu dia lah. Dan sapu muka itu di antara kelebihan. Selain itu kita meletakkan makanan di atas sufrah. Dia kena lapik. Kita nak makan tu kena ada lapik kain ke apa di bawah. Supaya makanan-makanan yang jatuh tu kita boleh kutip balik. Sufrah tu sufrah yang bersih Jangan sufrah yang kotor. Sufrah yang bersih, kain yang bersih kita lapik. Di Mekah lah ni dia bagi apa? Plastik Kalau kita pergi makan di kedai-kedai Mekah dia bagi plastik. Nak makan nasi mandi ke, nak makan apa ke, dia hampak plastik itu bersih. Jadi nasi kita jatuh dari plastik, kita boleh ambil balik nasi itu makan. Nampak tak? Dia tak kotor. Itu makna kita sebahagian daripada etika dalam Islam lah. Sufrah orang Melayu pakai kain lah. Alas kita ada kain, kita lapik kain kan. Batik Selain itu kita hendaklah meletakkan makanan di atas sufrah, alas makanan Pada masa sufrah digunakan untuk membungkus makanan dalam perjalanan tu dia. Sufrah tu sebagai jadi bungkus. Bila nak makan dia buka kain sufrah tu, kita makan. Sebab dia ada dalam tu bersih tidak. Hendaklah meletakkan makanan di atas sufrah. Meletakkan makanan di atas sufrah merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Beliau meletakkan makanan seperti itu kerana perbuatan tersebut lebih mendekati sifat tawaduk. Nampak tak? Nampak kepada tawaduk dia kata lah Jadi makanya kita kena faham lah baik. Dan lagi yang tadi ini sabda Rasulullah lagi, la akulu muttaki'an innama ana 'abdun akilun kama ya'kulul 'abdu wa ashrabu kama yashrabul 'abdu atau kama qala. Aku tidak pernah, Nabi kata aku tidak pernah makan sambil bersandar. Sungguhnya aku adalah seorang hamba yang makan dan minum sebagaimana cara makan dan minum hamba yang lain. Kita makan jangan bersandar. Jangan bersandar dulu ni. Ada tempat sandar sambil makan bersandar. Memang tidak boleh. Itu menyalahi daripada segi etika dan punya hubung kait dengan kesihatan. Kesihatan. Tak boleh jangan. Sebab itu kita tengok budaya Cina yang perkenalkan kerusi meja ni, masyarakat Cina lah yang memperkenalkan kepada dunia kerusi meja maknanya 400 tahun lepas daripada Rasulullah, 400 tahun lepas Rasulullah baru orang kenal kerusi meja. Ada bangku tak ada sandar. Kerusi ada sandar, kalau bangku tak ada sandar. Jadi kerusi ni hanya sebagai satu hiasan saja dalam rumah. Bangku tempat duduk, dia orang makan bangku. Jadi orang bangsa Cina ni asal dia orang makan, dia orang guna bangku, tak ada sandar. Nampak tak? Tak ada sandar. Itu dia lah. Jadi makan tu itulah yang dikendaki dengan kalau kita makan guna bangku lah. Kalau kita duduk atas lantai, kita tak boleh cari apa-apa sandar. Makan duduk sandar, macam maaf lah, mengaji lagi tak boleh sandar. Tapi hari ni orang bagi kursi sandar tak ada kaki sebenarnya tak boleh tak boleh menyalahi etika menuntut ilmu, tak boleh. Satu anak khalifah dia duduk bersandar, dia belakang sandar. Dia tanya ke Imam Syafi'i satu soalan, Imam Syafi'i tak jawab langsung. Nampak? Anak khalifah tu
Dia tanya soalan kat Imam Syafi'i tak jawab soalan dia. Penghabis dia mai kat Imam Syafi'i, dia kata, Syekh, saya bertanya pasal apa, Syekh tak jawab. Sebab hang tak memenuhi etika menuntut ilmu, hang duduk bersandar di belakang. Tu nampak? Ya. Imam Syafi'i tak bagi kita hari ni tu dia berlambak sandar mengaji, melaku tengok bola lah. Tengok bola tak apa, tengok filem, tengok wayang, mengaji tak boleh dia kena lurus terus sebab dia makanan. Dia satu jenis, seolah kita belajar ilmu ni seolah kita sedang makan sesuatu makanan yang bersifat maya, makanan maya. Ilmu tu makanan maya lah, benda tak nampak kita duduk telan melalui pendengaran, penglihatan mata kita. Dia kena berjalan seolah kita makan. Jadi makan pun tak sandar, makan zahir pun kita tak boleh sandar, makan batin lagi tak. Faham boleh? Itu dia lah. Ayo, no? Baik. Tapi kita tak kata apa lah, masjid-masjid dah sedia kan? Tak okey lah, dua okey lah, no? Kalau tu jadi kalau kita nak bertolakkan juga, kita boleh letak tangan kiri kita tekan tangan kiri, tu boleh bertolakkan dengan tangan kiri, boleh nampak sebelah kiri boleh. Kita nak makan, kita tekan tangan kiri, boleh. Kita lantai, boleh. Itu ada daripada hadis Nabi SAW, ada buat macam tu lah kenyataan. Baik, seorang ulama berkata ada 4 hal baru yang datang setelah wafat Rasulullah. Ini meja makan, ayakkan makanan, ayak tepung, usnan ni kita kata jenis tumbuhan yang guna sebagai pembersih tangan setelah makan. Usnan ni dia akan ambil satu jenis daun untuk lepas makan dia ramai. Kita ada dulu kenduri kahwin dulu dia bagi apa? Nanah apa untuk ramai di tangan. Ganti sabun. Sayang sungguh. Makanan dia ramai buang. Nampaklah, ada aja lah itu dia lah. Itu dia ambil daripada yang tadi dia kata usnan. Jadi usnan ni satu jenis daun dan kenyang dia kata. Namun bukan berarti makan di atas meja makan ada perbuatan yang terlarang, kerana tidak semua hal yang baru ada perbuatan yang terlarang. Begitu juga dengan ayakan makanan dan usnan, boleh pakai. Perbuatan yang terlarang adalah kenyang, kerana hal itu mendorong seorang untuk melampiaskan nafsu dan berpotensi menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Nampak tak? Bila kita sandar ni, dia akan lebih kepada kita akan ghalib dan kita akan perpanjangkan makan tu. Nampak tak? Kita nanti ghalib, sandar, sedap lah, relax lah, no? Sambil sembang-sembang pula, makan pun kenapa habis tak itu. Jadi kita sampai kepada kekenyangan. Bila sampai kekenyangan, itu akan bawa kepada penyakit. Salah satu sebab yang bawa penyakit ni ada penyakit kenyang. Sebab tu Nabi ada sebut dalam tu hadis, kami yakni kami makan bila kami lapar, dan tidak akan kami makan melainkan kami akan berhenti sebelum kenyang. Itu dia. Tu Nabi belum kenyang berhenti, bila lapar baru makan. Kita ikut barat kan, breakfast ada lunch, ada tea ada dinner, ada last supper lagi kan. Kita tak tahu orang putih mana, orang Islam mana ada breakfast tak ada tak ada. Kita ada makan sahur itu pun pada waktu di mana sebelum subuh itu saja pendek kata makan dia akan bergantung kepada lapar. Bila kita lapar akan ada 3 perkara lah akan timbul. Pertama, kita akan rasa kenikmatan makan. Kedua, kita akan rasa syukur kepada Allah, akan timbul rasa syukur. Nampak? Yang ketiga, memberi keafiatan, kesihatan pada badan. Nampak tak? Sebab lapar tu dia akan keluar asid. Bila kita lapar, perut tu patuh kepada Allah. Dia bukan patuh kepada kita, dia bukan patuh badan kita, dia patuh kepada Allah perut tu. Dia hamba Allah perut. Itu kalau kita tak jadi hamba Allah, jadi abdul butun, hamba perut.
Abdullah Abdul Butun, hamba Allah, hamba perut. Ya, duduk jamu perut dia. Kita jadi hamba Allah. Jadi perut tu sebab dia akan patuh kepada Allah. Bila sampai masa dia lapar, dia akan keluar satu jenis cair, asid daripada perut. Ya. Untuk nak menghazamkan makanan. Tu kita bila dah kita lapar, kita tak makan, dia akan makan perut kita lah. Asid tu dia akan makan balik perut kita. Tu yang jadi gastrik. Nampak? Habis jadi ulcer. Nampak? Sebab dia patuh kepada Allah. Kita tak patuh. Dia tolong peringat kita, aku dah lapar, hang kena bagi aku makan. Maka kita akan timbullah rasa kesedapan. Sebab dia akan keluar asid tu, menjadikan kita lebih selera dan sedap makan. Dan bila kita dah makan, tadi ini kita akan rasa satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan tahu nilai ya makanan itu sebagai satu nikmat yang besar. Ini 3 perkara penting ya. Baik. Dia sambung lagi kata Nabi. Dan hal ini dianjur untuk makan sambil duduk di atas sufrah hingga selesai ya. Sebagaimana perbuatan yang telah dipraktik oleh Rasulullah SAW, salah satu kebiasaan baginda lainnya adalah makan dengan posisi berlutut. Nampak ya? Terkadang dengan posisi bersila. Berlutut ni makna kita dia lipat kaki kiri, dia tegakkan lutut ya, dia letak tangan di atas lutut lah. Jadi makan tu dia akan berlapik. Perut kita dia akan duduk elok lah ya? Perut kita akan duduk elok ya. Jadi makna kata dia akan dapat saluran elok. Itu yang elok daripada penyakit yang akan timbul ya. Penyakit lain ya. Dia punya esophagus dia punya saluran rengkung tu akan pelihara bersih. Esophagus dia panggil, orang putih panggil esophagus ya. Dia boleh menyebabkan penyakit GERD, GERD GERD Ini menyebabkan kerana kita punya cara duduk kita tu tak kena. Nampak tak? Itu dia tak galakkan kita makan pakai apa? Pakai kursi. Dah bersandar pula. Tak boleh tu lah. Ini antaranya lah. Tu. Contohnya minum air sekali. Minum air dia kena minum duduk. Cuba tuan-tuan tanya pakar-pakar perubatan lagi ya. Minum air kena duduk. Ya, kena duduk. Sebab dia kena tahan. Bila kita duduk, air tu akan tahan. Saat ni air tu akan naik balik. Jantung akan pump, air tu akan bawa oksigen dengan darah. Nampak tak? Sampai ke otak. Kalau kita minum diri, dia akan turun terus. Itu yang jadi tadi ni apa nama? Menyebabkan kita akan jadi sakit kaki, sakit lutut. Macam tu lah. Orang minum air berdiri ni akan kena sakit lutut. Nampak tak? Sebab dah. Rupanya Islam dah cukup cantik ya. Cukup kena dah semuanya Nabi habaq tu dengan ada rahsia. Kita kena kaji lah. Para pengkaji saintis ni dia pengkaji balik dengan hadis-hadis Nabi ni, dia nampak itu makil ishaq masukkan Nabi sebagai, letak Nabi sebagai orang yang paling popular dan berpengaruh ya, yang paling genius nombor 1 dalam senarai 100 nama orang ya. Antaranya ni lah, dia tengok Nabi ajak kepada umat dia macam mana cara makan, etika makan ya, etika tidur, etika berpakaian ya. Semua tu dia ambil perhati. Dia kata Muhammad saja yang bawa ini, pembesar lain tak ada. Nampak tak? Hebat macam mana dia bawa pun dia tak tahu benda ni ya. Muhammad bawa satu perkara yang baru dalam dunia kebajikan. Nampak ya, perkara baru kan ya. Baik. Dan laginya kata tadi ya, hal ini dianjur untuk makan sambil duduk di atas supra hingga selesai, sebagaimana perbuatan yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Salah satu kebiasaan baginda lainnya adalah makan dengan posisi berlutut, terkadang posisi bersila. Bersila boleh, kita duduk bersila boleh. Serta terkadang dengan mendegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri pun ada juga ya. Hukum makan dan minum sambil tidur dan bersandar adalah makruh. Ya, hukum makan dan minum sambil tidur dan bersandar adalah makruh. Sandar. Kecuali jika ada halangan yang menjadikan seseorang terpaksa untuk berbuat begitu. Sakitlah, orang sakit macam mana dia kena tidur takkan nak bagi duduk ke lah, dia tak boleh bangun ya.
Di samping itu orang yang makan harus berniat agar kuat dalam menjalankan ibadat, kerana itu dia hanya dibenarkan untuk makan sedikit. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, ma mala adamiyun wa'an syarran min batnih. Itu ada Nabi ada sebut kan, sebagai satu kenyataan yang dibawa oleh Rasulullah. Ma mala abna adama wi'an, ada bunyi ada hadis ada bunyi macam tu juga ya. Min batni hasba bani adama lukaimatun yuqimna sulbahu fa illam yaf'al fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarab wa thuluthun lin nafas. Anak Adam tidak diperbolehkan memenuhi perutnya dengan keburukan. Cukuplah ia memakan seberapa suap untuk menguatkan tulang punggungnya. Jika ia hendak makan lebih daripada itu, maka sepertiga daripada perutnya. Ya, dialokasikan untuk tempat makanan, seperti untuk minuman dan sepertiga untuk nafas. Perut kita pun dia ada tiga. Atas sekali dia angin, kedua makanan, ketiga air. Memang perut kita macam tu. Ya, Allah buat perut manusia macam tu dah. Bahagian atas ni angin, dia ada ruang untuk angin saja. Ya, kemudian yang kedua makanan, yang ketiga air. Sebab tu kita jangan minum air sebelum makan, ataupun lepas makan jangan terus minum air. Nampak tak? Sebab air duduk nombor 3, dia duduk di bawah. Ya, bagi makanan tu dia dah besar betul dah, apa semua begitu ni, asid-asid yang bertugas tadi ni untuk melonakkan makanan, untuk menghancurkan makanan dan sebagainya, dah mesra, baru kita minum air. Tak boleh minum air dan memang pun tabiat orang buat begitu, dia punya ingatan tak kuat. Ya, lepas makan terus minum air, ingatan tak kuat tuan-tuan. Ya, orang nak hafal Quran, nak hafal hadis, nak hafal apa-apa ni, dia kena amal yang tu lah. Lepas makan jangan minum, tunggu kurang-kurangnya 20 minit baru kita minum air. Nampak tak? Nah, tapi jarang orang tu. Payahlah noh. Tak apa masalah noh. Lepas makan ni nak kena langgar sikit air noh. Tak ada. Tapi cuba kita tahan. Nampak? Noh. Lepas 20 minit, 15 minit pun boleh lah. Noh. Tak ada. Itu dia antaranya lah yang kata tadi ni yang diterang ya. Kita punya Tuan Guru Al-Alamah Syekh Abdullah Fahim, dia tegur anak-anak dia tu, nak makan tu ya. Lepas makan dia tak pergi minum air, tak pergi. Tunggu Ustaz, dia bagi satu tempoh baru bila lah ni boleh minum air. Sehingga dia jadi terdidik, dia terbawa-bawa lah dalam amalan dia. Nampak? Tok Nek kami, ayah kami ajar dulu tu. Betul nah. Saja ya. Tu. Ulama Betawi, seorang ulama Betawi Betawi. Ya. Apa nak Kiai Syafi'i Al-Hazami, ulama besar. Ya. Anak murid dia semua tu. Habis makan, ayak jangan bubuh lagi. Makan saja tak ada ayak. Pakai talam anak murid dah. Dia punya pesantren pondok ni. Tak ada ayak. Bila makan dulu. Kemudian tunggu. Dia cukup masa baru masuk ayak, baru ayak masuk. Tu dia. Tu Kiai Syafi'i Hazami, seorang ulama besar, ulama Betawi ya, yang cukup alim, ya Allah, alim sungguh. Cari ganti tak ada lagu dia lah. Baik. Sambung baik. Oleh kerana itu setiap orang hendaknya tidak makan sebelum merasa lapar. Nampak? Kerana makan dalam keadaan kenyang akan membuat hati jadi keras. Kita akan masuk penyakit apa? Penyakit degil. Orang degil dia tu. Degil dia akan masuk penyakit degil, kemudian dia tidak mau terima kebenaran, payah nak terima kebenaran. Itu beratnya.
Dia panggil qaswatul qalb. Dalam Quran sebut 25 jenis, 24 jenis hati. Dalam Quran dia sebut 24 jenis hati. Nah, antara hati yang berat dia panggil qaswatul qalb, hati keras. Keras hati. Nah, keras hati ini dia tak boleh terima kenyataan dengan mudah. Tak boleh terima kebenaran dengan senang. Nampak tak? Itu keras hati. Kedua, dia akan jadi degil. Dia tahu benda tu kena buat, dia tak buat, dia tak mau. Nampak tak? Nah. Tu dia antara yang kata tadi ni penyakit yang kita penyakit degil yang itulah. Kerana makan dalam keadaan kenyang akan buat hati jadi keras, yang kata qaswatul qalb, jenis hati itu. Jadi sekian dia kata setiap muslim dia anjur untuk berhenti makan sebelum kenyang. Nampak tak? Kita suruh makan kenyang-kenyang. Makan kenyang-kenyang ni. Siapa nak makan ni? Semua dok-dok. Nah, ulun apa habis. Tu dia. Nah. Kita anjur pula suruh makan kenyang pula. Ya. Ni buat nak makan ni. Jangan tak makan sungguh-sungguh lah. Makan kenyang-kenyang ni. Nampak? Tu dia. Tu. Ini tak kena ya. Begitu juga ketika hendak makan, ia tidak perlu menunggu makanan lebih lazat. Hendaklah mengkonsumsi makanan yang sudah sedia. Makanlah apa yang ada. Yang ada sekadar ada lah, jangan tunggulah. Tapi kita hari ni boleh kena banyak orang kita makan di luar ni kan. Orang kita, orang Islam, orang Melayu ni khususan banyak makan di luar ni lah. Makan di rumah korang dah lah ni. Sebab keadaan dunia kita, kesibukan duniawi yang sudah berubah, maka tidak ada kesempatan nak masak di rumah. Jadi maka tak dapat tidak, kita sudah banyak terdedah kepada makanan luar. Makanan luar cari yang lezat lah. Ya. Kedai mana sedap, nasi kandang mana sedap. Nampak? Itu dia masalah. Ya. Tidak, jauh mana tak habis. Ya. Selain itu, setiap Muslim juga dianjur untuk mengundang banyak orang sebelum mulai makan. Dia suruh makan secara ramai. Meskipun hanya mengundang saudara atau anaknya, hal itu kerana makanan yang paling baik adalah makanan yang dimakan oleh orang banyak. Iaitu kenduri berkat. Yang kata berkat kenduri. Semoga kehadiran tuan-tuan membawa lebih berkat kepada majlis kami. Itulah dia. Nampak? Nak kenduri kahwin orang panggil makan, kita kena wajib kena pergi lah. Wajib kenduri kahwin kita panggil, kita pergi wajib. Kenduri kahwin je lah, kenduri lain dah. Satu lah. Walimatul urus saja. Kenduri lain tak. Kenduri lain tu tidak ditekankan sebab dia ada kenduri lain tu, dia ada sebab-sebab tentu. Kenduri khatan ni kita panggil orang masjid lah. 2-3 talang panggil orang masjid. Pasal budak ni pergi sembahyang di masjid tu, kita tahu ni dia khatan dah orangnya. Tu dia. Tu dia. Jadi boleh bawa dalam jemaah. Tak gitu. Macam mana kenduri cukur rambut ni kita panggil anak-anak lah. Keluarga kita tu dah pak menakan, mak menakan. Pak menakan, mak menakan tu penting. Pak saudara, mak saudara penting. Kalau cukup kepala ni panggil orang office. Orang office ni buat apa? Kawan dia. Tak kenal tempat lah. Tu dia. Tak kenal gaya lah. Tu. Macam kita pergi kenduri pergi Mekah tu rupanya juga gitu kan. Buat kenduri. Ini semua tak wajib. Yang wajib kenduri walimatul urus, kenduri kahwin. Sebab ni kahwin ni Nabi suruh. Ketika hijrah para sahabat, khususan Abdurrahman bin Auf, dia ni ada 2 isteri di Makkah. Harta dia banyak, orang kaya lah. Tapi bila kena hijrah, syarat diletakkan oleh kufar Quraisy, maka siapa nak hijrah kena keluar sedai sepinggang. Kena tinggal semua. Kalau isteri nak ikut, isteri yang beriman ikut, sila bawa. Kalau isteri tak mau ikut, jangan paksa. Kebetulan isteri dia dua tak mau ikut. Dia tak mau ikut cara, dia tak mau Islam lagi lah. Tinggal dua-dua. Harta semua tinggal, segala kebun ladang pun tinggal, ternakan unta, kambing tinggal, keluar sedai sepinggang. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi sampai di Madinah, di Yathrib ketika itu, para orang-orang Ansar Madinah tawar kat dia. Antara isteri lah, tak apa kami bagi isteri. Aku ada 2, aku cerai 1 bagi kau. Nampak tak? Sampai tahap tu. Dia kata tak.
hang tunjuk di mana pasar, aku nak tahu di mana ada pasar. Nampak? Tu dia tanya tu dulu. Aku tak penting rumah, tak penting keluarga, tak penting isteri ni, aku tak mau. Hang tunjuk di mana pasar, hang tunjuk kat aku. Dia pergi, dia tunjuk kat dia. 3 bulan dia menjaga. Dia boleh menjaga panjang bijak, menjaga 3 bulan saja dia sudah boleh kumpul, dia boleh buat rumah. Dia boleh bina buat rumah dan dia berkahwin dengan anak darah. Itu dia. Tapi tak tunjuk. Tapi orang Arab ni budaya dia, bila depa menikah kahwin, depa kena bubuh satu serbuk macam serbuk perada. Berlit buat hati dai. Dia kena jebur serbuk tu. Saya cerita ada kot. Cerita bila tak ada cerita. Dia bubuh hati dai. Nabi tengok ni hang ni baru kahwin ni, Nabi kata. Nampak? Awak tak buat kenduri? Buatlah kenduri walaupun dengan sekok kambing. Tu walimatul urus tu jadi wajib kita kena pergi. Nampak? Itu hadis dia. Itu sunnah Rasulullah. Walimatul urus tu sunnah. Kerana apa? Dia kata banyak sebab. Kedua, kita dapat hubung silaturahim. Kita dapat kenal, dapat jumpa balik adik-adik kita. Nampak tak? Itu dia. Itu dah. Kita dapat jumpa balik saudara mara kita. Dapat berhubung, dapat berkenalan lagi lebih jauh. Banyak kebaikan. Dan antaranya kita dapat makan secara berjamaah. Tu orang dulu buat hidang tu 4 hari ni dah kurang sikit lah. Terus jadi buffet. Makan geri-geri jadi tak ada lah kemesraan macam makan beridang dulu. Tak sama kan? Tu budaya lama tu, kita tu lebih menganjur kepada etika Islam yang baik. Cara kaedah baru ni lebih kepada budaya barat lah. Buffet tu budaya barat lah. Tu tidak ada hubung kait, tidak ada baik. Sebab tu kita makan berjamaah ni, dia akan lebih bawa kepada keberkatan, berkat. Kita makan banyak sama-sama, kita makan berlebih, iaitu sama-samalah kita mengundang saudara, dan paling banyak makanan yang dimakan oleh orang banyak itu lebih afdal. Sebab tu Nabi tak akan makan seorang. Nabi tak makan seorang. Dia akan panggil 2-3 orang makan dengan dia. Nampak tak? Sampai Ahlus Sufah ni dia orang duduk di serambi Nabi, dia tak ada kerja. Tak ada makan, tak ada minum. Kerja depa menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Kemudian keluar pergi perang. Dalam duduk lapang pergi perang. Nampak tak Sehingga seluruh ahli Madinah, orang Madinah kata depa ni orang kaya pun. Tak pernah minta kat orang. Nampak tak? Itu dia. Maksudnya depa lah orang yang paling fakir di negeri Madinah tu. Jadi depa ni akan makan bersama dengan Nabi. Nabi akan makan bersama depa. Nampak tak? Ketika itulah banyak kita tengok ada berlaku banyaklah mukjizat Rasulullah. Dapat secangkir susu, satu cangkir susu dia dapat. Yang duduk kat tu kat 80 orang. Nampak tak? Nabi panggil mai. Hang bawa ni, hang jangan makan lagi, hang bagi depa makan. Siapa dia? Abu Hurairah. Abdul Rahman, Nabi panggil dia Abdul Rahman, nama dia Abdul Rahman bin Saqar. Abu Hurairah tu Nabi bagi ada gerakan, macam dia heret kucing masuk dalam masjid. Kucing duduk bergantung atas baju dia. Nampak tak? 2-3 ekor anak kucing duduk bergantung atas baju dia masuk masjid. Nabi kata ni apa ni? Nampak tak? Rupanya dia suka kucing. Tu yang Nabi pesan, kena bawa keluar. Dia bawa keluar ada kucing tu. Ibu dia luar. Itu cerita bagi gelaran agak Abu Hurairah. Tu cerita dia. Jadi dia ni dia bawa susu tu bagi dia makan. Dia kata habislah, aku tak nak can 80 orang nak minum susu ni. Aku pula Nabi kata jangan bagi minum lagi, hang minum lah. Pakai tak bagi orang mula. Dia tu punya minum sungguh, nampak tak angkat semua minum. Habis. Orang nombor 2 kata habis, tak ada apa. Suar cangkir tu pada orang tu. Nombor 2 pun minum begitu je. Nombor 3 minum sampai orang 80. Balik kepada Abu Hurairah, dia minum susu macam tu juga, penuh susu dalam tu. Ini mukjizat Nabi lah. Memberi erti bahawa Nabi tak mau makan seorang, walaupun benda tu sikit, Nabi akan makan bersama-sama. Inilah kelebihan sembahyang makan berjamaah tadi, memberi berkat. Nabi Ibrahim AS tiap hari dia akan keluar pergi cari orang nak makan dengan dia.
Dia bawa garam, saya cerita dia bawa garam. Dia akan bawa garam. Sambil dia berjalan tu dia tabur garam. Dia tabur. Jauh-jauh lah tabur garam. Sehingga dia jumpa satu hamba Allah, dia bawa hamba Allah tu balik balik. Nampak tak? Pergi rumah dia. Jadi jalan yang dia buah garam tu, maknanya besok dia tak ada lalu lah. Pergi cari jalan lain pula. Nampak tak? Nak cari jemaah paling banyak. Tu dia tabur garam ya. Tu kita dulu ni makan kenduri, nanti ada mangkuk bati dan tu ada garam ya. Pecah garam dulu makan kenduri dulu, ada garam. Kenduri dulu mana ada garam dah. Nampak tak? Nah, tu dah. Dulu orang dia garam. Memang Nabi bawa tu dikaji dalam segi sains, sebab kata memang unik. Nabi ni very genius. Nampaklah Rasulullah ni ya. Sebab garam tu dia mula dengan kita kena masuk potasium dulu dalam badan kita. Potasium paling penting kena masuk dulu dalam badan kita. Nampak ya? Dia semua orang boleh. Jadi potasium tu kita masuk di hujung jari, kita buat di lidah. Lidah tu akan mesra dengan potasium. Bila kita makan tadi, ini akan bawa kepada satu kebaikan. Ya, dia jadi satu macam kita kata tadi ni probiotik dalam perut kita. Itu garam. Bila kita kaji, saintis sekarang ni kaji, kita dapatlah kelebihan dia. Dulu orang tak tahu, tak ada siapa kaji ya kan. Sampai orang kata ni apa, duk kurang garam kolot ni mata dak. Dia kata lagu tu dia keluar daripada Islam. Kacau, syahadah dia batal. Sebab menghina sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi Ibrahim AS dikekal sampai sunnah Nabi. Ya, tu kelebihan cicah garam awal. Kita sekarang di rumah pun boleh buat gitu. Makan di rumah buatnya tuan-tuan, ada taruh mangkuk garam sikit. Sebelum makan cicah garam bagi jadi biasa. Ya. Sebab dia potasium. Potasium paling penting kita kena masuk dulu badan kita sebelum kita nak makan. Kena ada potasium. Baru kita akan dapat kebesaraan perut kita, insya-Allah selamat. Tak kena lah penyakit perut ni. Ya. Apa-apa penyakit perut kita tak kena. Itu kelebihan dia lah. Dan dia akan mula memberi besar kepada buah pinggang kita. Itu paling penting ya, buah pinggang kita. Baik. Lebih tak boleh pula. Garam tak lebih pula. Tu lah. Macam orang masak tu lah. Kalau masak dia pandai-pandai jangan buah garam ni. Sebab dia dah suam sikit baru buah garam. Tengah duduk panas jangan buah garam. Kalau kita buah garam, hilang potasium, tinggal sodium. Potasium hilang, tinggal sodium. Tinggal masin jadi penyakit. Nampak? Pasal tu dia kena buah garam. Lepas makanan kita masak tu dah suam sikit. Kita buah garam, jadi garam tu tak, potasium tu tak rosak. Dia masih kekal kan. Itu dia. Banyak etika makanan yang kita tak ikut dah hari ni kan. Tu lah. Macam roti ya. Roti kita potong dengan pisau, tu tak boleh ya. Kan? Makan daging. Hari ni kau makan daging apa? Lamb chop. Dia bagi pisau satu dengan apa? Tu potong. Tak boleh ya. Potong daging. Tengah duduk makan potong daging. Mana ada yang Islam lagu tu? Daging suruh potong awal sebelum masak. Bukan tengah makan potong. Nampak tak? Jadi banyak benda. Sebab tu kita hari ni macam-macam penyakit. Orang kita duduk kena ni pasal ni lah. Kita tak ikut etika makan. Sayur satu lagi. Sayur bila kita potong habis. Ya. Sayur ni magnesium. Dalam tu ada magnesium. Dia kena pisau habis magnesium. Dia tak boleh kena pisau. Sayur kena pisau habis. Tapi nak buat macam mana? Keadaan dah budaya kita macam itu. Dia kena ni. Roti jangan potong. Roti kita kena koyak dengan tangan. Nabi tak pernah potong roti. Semua koyak dengan tangan. Nampak? Ni tangan kita tu kena roti tu. Dia boleh bakar lemak. White bread, roti putih ni tuan-tuan, boleh bakar lemak tau. Jangan salah faham. Tapi cara makan dia tu kena main koyak, jangan main potong. Tapi hari ni kita dah roti potong, gardenia potong. Roti menggali moden pula ni ada potong lah. Roti menggali potong siap. Saya pun nak makan roti tu. Nampak? Senang. Roti kepala lutut tu patut kita kena koyak dengan tangan kita. Tangan kita koyak tu, dia ada hubung kait tu ya, dengan roti tu. Menyebabkan
dia boleh bakar lemak. Nah, kalau nak buang lemak badan kita, makan roti putih. Orang kata gula tinggi. Nah, pakai tangan, insya-Allah dia tak ada gula. Nampaklah kelebihan tapak tangan kita. Tapak tangan ni lebih. Dia ada satu kekuatan yang luar biasa tapak tangan ni, ya. Faham ya? Baik. Sambung sikit lagi. Ya. Etika ketika makan tadi, ketika kita makan, ya. Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah tidak pernah makan sendirian, iaitu makan dengan jemaah. Baik. Ketika etika makan, ketika mulai makan, kita hendaklah mengawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan bismillah setiap suapan makan agar tidak lalai untuk mengingati Allah. Kalau boleh tiap-tiap suapan. Ya Mu'iz. Ada satu lagi dalil hadis, dia makan kita sebut dengan ya Mu'iz. Sedap. Bismillah. Kemudian makanan-makanan yang kita suap tu kita sebut dengan ya Mu'iz, masuk. Ya Mu'iz, masuk. Dia akan jadi penawar, jadi ubat. Makanan tu jadi penawar. Tu ada rahsia. Asma-ul husna dalam bahasa Imam Ghazali tulis kelebihan membaca ya Mu'iz ketika kita makan, ya. Dianjurkan mengucap bismillah setiap suapan agar tidak lalai mengingat Allah. Pada suapan pertama ucapkan bismillah, dan pada ucapan kedua bismillahirrahmanirrahim, dan pada ucapan suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Ucapan yang hendak dibaca dengan suara yang dapat terdengar orang lain supaya dapat mengingat orang lain. Baca bagi kuat orang dengar. Kalau makan jemaah, bismillah, suap mula, ya. Kemudian bismillahirrahman, suapan kedua, bismillahirrahmanirrahim, suapan ketiga. Dan ada lagi, ya, Syekh Mansawi ada sebut, ya, Syekh Mansawi seorang ulama besar, ya, dia kata suapan mula bismillahi, kata tambah bismillahi alhamdulillah. Suap yang kedua bismillahi alhamdulillah. Suap yang ketiga bismillahi alhamdulillah. Selama mana makanan tu ada dalam badan kita, nampak tak? Jadi ayat, selama itulah dia akan jadi penawar. Nampak tak? Dalam badan kita dia akan jadi ubat penawar dalam badan kita. Itu kelebihan bismillahi alhamdulillah. Yang bacalah dulu bismillah mula, bismillah alhamdulillah, suap yang kedua, ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi alhamdulillah. Suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, suap bismillahi alhamdulillah. Itu cara dia. Tidaklah selagi minuman pun serupa 3 kali aja, bukan terus 3 kali malah tu aja kan. Lepas tu pulun lah tu lah. Tak ada apalah tu lah, tu faham dia. Kita juga dianjur untuk makan dengan tangan kanan, memperkecil suapan pergi kecil supaya tak kena ni. Tapak tangan ni kalau boleh jangan kena lah makanan kan, ya. Dia suruh hanya jari-jari je, ya, biar tapak tangannya bersih. Itu paling baik, ya. Dia ramai tu keluar dia telah jari. Masya-Allah, ya. Kacau lah. Kita juga dianjur untuk makan dengan tangan kanan, memperkecil suapan agar dapat dikunyah dengan baik. Tidak dimasukkan makanan lagi sebelum menelan makanan yang ada di mulut serta tidak mencela makanan. Kunyah 40 kali. 40 kali kunyah. Bila masuk makan 40 kali kunyah, baru telan. Nampak? Itu kaedah dia ikut Nabi buat macam tu lah, ya. Kalau pakai garpu jam-jar kan, orang pakai garpu jam-jar kan, dah kita suap, letak garpu jam-jar tu, gigit kunyah 40 kali, baru pegang balik. Ni tak kelang-kelang tu bunyi habis-habis. Kalau kena orang kahwin kan, riuh satu dewan. Tapi tu nak, pasal tu tak lepas kan, duk pegang garpu jam-jar, tak lepas. Itu etika yang salah, tak baik, kan. Baik. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah SAW la yu'iba ta'aman qattun in a'jabahu akalahu
wa illa tarakah atau kama qala. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukai suatu makanan, beliau makan. Apabila beliau tidak menyukai, beliau tidak makan. Khalid ibn Walid bawa 2 ekor dhab, dah bersiang-siang dah, ya. Kidal padang pasir, itu bahasa yang betul, jangan kata bewak, ya. Jangan guna bahasa bewak lah. Kidal, ya, dia kidal padang pasir nama dia, itu istilah yang betul, ya. Bewak lah, bewak tu bewak lah, gigi dia gigi taring, gigi runcing, nampak? Kalau kidal gigi seri dia panggil, macam kita ni gigi seri, ya. Nampak tak? Ya? Itu kidal. Dhab, ya. Itu beza dia. Dia ada 11 perbezaan dengan bewak. Dhab ni ada 11 perbezaan kalau banding dengan bewak. Orang kata jangan kata bewak lah. Dhab, kata kidal padang pasir. Itu bahasa yang betul, ya. Khalid pesiang 2 ekor buat mereka Nabi, nak bagi Nabi makan. Nabi jawab apa? Tok nenek aku tak pernah makan benda ni. Dia tak kata dia tak mau lah. Tok nenek aku tak pernah makan benda ni, macam mana aku nak makan? Aku tak biasa. Itu maksud dia. Tok nenek aku hampa makan, makna kita benda tu hampa boleh. Tok nenek aku tak biasa. Kebetulan pun di Mekah tak ada dhab. Mekah begitu punya besar, dhab tidak ada di Mekah. Dia mari pada luar daripada Mekah, nampak? Itu Nabi kata tok nenek aku tak makan. Pasal dalam Mekah tak ada benda. Ya, Allah punya kerja lah. Ya, dia jadikan dhab tu duduk di luar Mekah. Dia tak duduk di Mekah. Di Mekah tak ada. Agus ada. Agus ni apa nak kita panggil apa? Arnab liak. Arnab liak tu Agus dia panggil, Arnab pun tu Arab. Orang Melayu kata kucing Belanda. Itu bahasa betul. Kucing Belanda lah bahasa betul, ya kan? Arnab pun tu Arab kata. Ya, Argus tu Arnab. Baik. Dan kata tadi ini, kita juga dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan, kecil suapan, tidak masuk makanan lagi sebelum makanan tadi, ya, nanti mencela makanan. Dan salah satu etika makan lain mengkongsi makanan yang ada di hadapan kita, kecuali buah-buahan. Rasulullah bersabda, kulu mimma yalik, Nabi kata, makanlah makanan yang ada depan kamu, dekatlah, jangan pergi jauh-jauh. Kita tu kata suar, yang mana tak sampai orang tolong suar, tak apa. Yang tolong suar tu tak apalah, jangan kita langkau ambil ke depan. Dia suruh ambil apa yang depan kita. Yang mana tak sampai, dan ni adalah ni kaedah baru, dia buat meja pusing pula lah. Nampaklah, senang kan? Kita pusing meja, nampaklah. Itulah, mana sampai makanan kita ambil. Itu semua untuk memenuhi etika Islam yang terbaik lah, ya. Setelah itu baginda mengulurkan tangan untuk mengambil buah-buahan. Berkenaan dengan hal itu beliau bersabda, buah-buahan itu bukan satu jenis, ya. Kita juga dianjur untuk tidak mulai makan daripada tengah makan. Buah makan dulu, makan dulu baru makan nasi. Jangan makan nasi lah makan buah, ya. Dessert last baru makan buah, tak betul, ya. Kalau kita makan buah dulu, dia punya najis akan jadi lebih busuk, nampak tak? Mencepat menyegerakan busuknya najis. Kalau makan buah kemudian, nampak tak? Dia makan buah dulu. Ikut dalam suratul Waqi'ah, ahli surga dipelawar dengan makan buah dulu. Dan Waqi'ah ada surah Waqi'ah, kan? Dan sebut ahli surga dipelawar dengan makan buah. Lepas makan buah baru makan makanan. Kita hari ni buah makanlah, habis kenduri, dah habis makan nasi minyak apa semua, baru ada lah buah, tebikai lah, apalah, tak kenal lah. Dan makan juga, dia akan membusukkan makanan kita, cepat busuk dalam perut. Jadi makna kata ini akan lebih menimbulkan banyak lagi keracunan dalam makanan. Itu dia punya buruk, nampak, semua ada sebab, ya. Kita juga dianjur untuk tidak memulai makan daripada tengah makanan, ambil hujung, jangan ambil tengah. Tapi mulai daripada tepi makanan. Beliau juga melarang penggunaan pisau untuk memotong roti atau daging, nampak tak? Faham, Rasulullah bersabda lagi, gigit dari gigitan yang kuat. Selain itu kita juga dianjur untuk tidak meletakkan piring atau perkakas lainnya di atas roti. Jangan buat, kecuali alat untuk memakan roti lah bersama, ya. Akrimul khubza fa inna Allah Ta'ala anzalahu min barakatis sama' atau kama qala
Hormatilah roti kerana Allah Ta'ala menurunkan daripada sebahagian berkah langit. Ya, berkah langit. Berkah langit. Oleh kerana itu kita dilarang untuk membersihkan tangan dengan roti. Ambil roti lap tangan. Bekas gula. Tak boleh lah. Roti itu satu yang sangat mulia. Lebih mulia daripada nasi, lebih mulia daripada beras. Roti tu. Orang Arab dia tak buang roti. Itu dia. Kemudian kata Nabi lagi, oleh kerana itu dilarang untuk bersihkan tangan dengan roti. Rasulullah bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha wal yumit ma kana biha min 'adhan wala yad'ha lisyaitan." Apabila makanan salah seorang daripada kalian jatuh, hendaklah ia mengambil dengan membersihkan kotoran yang menempel di atasnya dan tidak meninggalkan untuk syaitan. Nampak tak? Makan, ambil. Itu kita kena safrah. Ada safrah, dia jatuh, dia safrah, kita ambil makan. Kita lapis sendiri lah, itulah. Ketika hendak mengusir, selain itu kita juga tidak boleh mengusap tangan dengan sapu tangan sebelum menjilat sisa roti yang ada di jari-jari, sebab kita tidak tahu di makanan mana yang berkah Allah. Berkat hujung tu, di hujung tu kata panitia kata makanan yang penghabis itu adalah berkat. Ketika hendak mengonsumsi makanan yang panas nak makan, kita dilarang untuk meniup makanan tersebut. Jangan tiup, jangan tiup. Perbuatan seperti ini dilarang oleh Rasulullah sebab dia menimbulkan penyakit. Paling banyak tidak dia acidic, keluar asid. Kita hembus dia keluar asid tau, asid. Daripada cek ayak kan, ayak mineral, daripada nak cek ayak tu asid, bila titik ayak tu jadi kuning. Ada asid. Kalau titik ayak tu biru tak ada apa, betul. Kalau titik ayak tu asid, dia kuning. Jadi kalau kita nak tengok, kita ambil ayak, kita hembus. Hembus tengok, nampak tak? Sampai orang duduk jambi-jambi ayak, dia tak hembus. Syarat jauh nampak? Syarat bagi dengar baca tu. Jangan hembus ayak. Nak buat ayak penawak jadi ayak tu penyakit. Nampak? Kita minum ayak tu, Nabi tak bagi kita minum dalam gelas kita bernafas. Dia suruh satu sekali teguk jauh kelas. Dia tak bagi langgar sekali, guk nafas duk keluar dalam ayak. Ayak tu jadi asid. Cuba kita ambil titik tu, liquid tu kita titik, ayak tu kuning tau. Ayak asid tu kita minum. Itu kelebihan Rasulullah dah ba'uh. Jangan ciup dalam makanan. Dalam ciup dalam makanan, kita budak-budak nak makan, kalau kopi ke apa panas kita domboy. Budak kita teruk budak. Nampak tak? Jangan ciup. Sebab tu Nabi tak pergi ciup, tak pergi tiup sama sekali. Pada larangan makanan mana tidak, jangan jadi, sebab kita tidak tahu makanan di mana. Kendak mencuri makanan, dilarang kita untuk meniup makanan. Perbuatan sebenarnya dilarang Rasulullah. Dan hal memakan korma dalam jumlah yang ganjil, kita dilarang untuk menggabung korma dan biji korma dalam satu piring. Tidak korma Rasulullah makan, satu kita makan korma, biji kita potong tu juga. Tak boleh Nabi dia kapit dengan jari. Korma, biji korma. Dia makan korma, dia ni kapit biji korma dia kapit. Nampak tak? Dengan jari dia sendiri. Dia tak boh di bawah. Tidak lah. Jadi makna kata kalau dia makan 2, 3 ni kena ada lah. Jangan makan 2. Kita makan betul lah. Antaranya Rasulullah makan tu. Ketika minum, dia bila makan korma, biji dua tangan ni, dia buat gitu. Tangan kiri lah, bukan tangan kanan. Makan korma, biji buah atas ni, atas tangan. Biar korma tu. Minum lagi, ambil sebiji tu korma, biji tu buah atas jari. Atas jari ni. Nampak? Dia tak boleh buah di bawah. Jangan bubuh. Kita buah dalam piring tu juga kan. Tak betul itu kaedah Rasulullah, sunnah Rasulullah macam tu. Tidak. Sambung sikit lagi dalam hal itu dia kata perbuatan dilarang Rasulullah. Kita hendak berkonsumsi makanan, dilarang kita meniup makanan. Perbuatan dilarang Rasulullah. Dalam hal makan kurma jumlah yang ganjil, kita dilarang untuk menggabung kurma dan biji kurma dalam satu piring. Ketika minum, hendaklah kita mengambil gelas dengan tangan kanan sambil mengucapkan bismillah. Setelah itu meminumnya dengan cara mengisap air yang ada dalam gelas, bukan dengan meneguk. Nampak tak? Letak dia tumpah masuk ke mulut Setelah kita minum, kita anjurkan untuk membaca doa berikut.
Macam kita komok air lah, kita ambil uduk kan, kita komok uduk, kita bukan hirup dengan mulut, kita hirup dengan hidung kita hirup. Jadi air dapat tangan kita tu dengan sendirinya masuk mulut. Jadi kita tenggelamkan bibir mulut kita dengan air yang takungan tangan tu. Itu artinya kita tidak mengisap air. Kita hanya suruh isap hidung isap, biar sampai sini air masuk. Bila dia lembab sini, dia akan selembab. Orang-orang saraf kita lembab, baru dia akan buka saluran darah boleh jalan. InsyaAllah tak kena stroke. Setiap kali kita ambil uduk, mulut tu kita rendam, kita sendiri automatik mulut tu masuk, air masuk ke mulut, hidung tu kita sedut. Syekh cepat. Nampak lah. InsyaAllah. Jadi air kita akan basah. Di bahagian ni. Bahagian sinus ni. Ni bahagian sinus. Ya. Dia akan basah sinilah orang stroke. Orang stroke kita di sini. Punca dah nampak. Ya. Nampak bukan di belakang. Sini. Maka orang tu akan jadi lembut, jadi lembab. Maka darah boleh berjalan dengan baik. Nampak? Dan dia dapat air, oksigen dia dapat. Maka itu kita tak akan kena stroke. Confirm orang kalau ambil uduk cara tu, insya-Allah tuan-tuan tak kena stroke. Walaupun darah kita tinggi mana-mana pun, tuan-tuan tak akan kena stroke. Sebab orang kita di sini semua sudah basah dengan oksigen, dia lembut. Nampak tak? Dia tak akan putus. Yang duk kering kan ni pasal air tak sampai kering lah. Nampak tak? Kita sedut air tak sampai sini, dia kering. Air lama-lama orang tu tak berfungsi. Nampak tak? Itu yang bila darah kita tekan makin tinggi, dia putus. Semua tu ada rahsia. Kita kena study pada dia. Apa yang Rasulullah buat semua ada rahsia yang cukup baik bagi kita. Rahmat, kata rahmat tu bagi seluruh alam, itulah dia. Ya. Kemudian yang kata tadi ini, kita baca doa alhamdulillazi ja'alahu adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujadan bi dhunubina. Ya, alhamdulillahilladzi, kita sebut begini, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tawar dan segar kerana rahmatnya, dan tidak pula menjadikannya asin dan pahit kerana dosa-dosa yang kami lakukan. Ya, itu kita minumlah, kita baca begitulah. Ya, setiap minuman yang kita minum hendaklah diedarkan sebelah kanan, dan minumannya diselingi 3 kali bernapas, diawali dengan mengucap bismillah, diakhiri dengan baca hamdalah. Cakap itulah, insya-Allah. Jadi kita nak pas minuman pun ambil belah kanan dulu, orang kanan. Abu Bakar As-Siddiq ada belah kiri Nabi duduk setengah. Abu Bakar ada belah kiri. Nabi pas makanan ke orang kanan. Nabi tak bagi Abu Bakar. Nampak? Walaupun sahabat dia Abu Bakar. Nampak? Pasti utama ke orang kanan dia. Itulah, cakap tu lah kot. InsyaAllah kita akan sambung etika setelah makan. Bagus, insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit malam ni. Ya, serba-serbi rahsia dalam makanan, ya. Insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.